Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengerusi acara yang bahagia Datuk Haji Iqbal Salam, Managing Partner Iqbal Salam and Associates, Datin Hajah Rozrin binti Wan Ramli, Ahli Lembaga Pengarah Al Ihsan Sports. Tak, dia mula memang slow. Ini macam tu. Puan Nik Zahrah binti Nik Ahmad Syukri, Partner Iqbal Salam and Associates. Para peguam warga kerja Iqbal Salam and Associates. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam satu program yang sangat baik, kan? Dan banyak-banyak perkara kan kita nak buat pada pagi Ahad. Ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak payah buat buku excited macam nak dengar ceramah sangat. Faham tu? Dan alhamdulillah bila tengok tadi background tu tadi kan, tengok presentation tu tadi, ramai juga yang saya kenal. Tu saya cerita tadi, salah seorangnya adalah Datuk Ishak. Itu adalah orang yang interview saya sebelum jadi pengarah. Dia yang bertanggungjawab lah. Dia banyak bincang nasib saya dulu bila bekerja, dapat mula tu saya jadi penolong pengarah. Jadi penolong pengarah, nasib saya lah dapat pengarah yang takut bincang dengan LA. Masa tu dia penasihat Undang-Undang Negeri Negeri Sembilan. Bila bincang beberapa kes, banyak kes saman kerajaan kan, dia bincang kes. Dulu-dulu memang tak tahu kenapa banyak sangat JV agreement jabatan kerajaan ni semua kena tipu dengan pemaju kan. Warga-warga dapat sejuta-juta, wahal patut boleh dapat lagi banyak lagi, sudahnya kena tipu, benda apa pun tak ada kan. Dan akhirnya banyak rugi. Lepas tu belum cerita lagi ada PA kan, sampai kan ada pemaju tu dia boleh sign bagi pihak agensi kerajaan, kononnya dia boleh bertindak bagi pihak yang dipertua, bagi pihak menteri besar, macam-macam lah kan. Irrevocable PA, dahsyat kan, irrevocable kan. Akhirnya yang rugi ni saya faham masih sikit, tapi yang depan sini lagi pandai daripada saya lah kan, macam tu lah. Jadi kebetulan bila saya bincang dengan Datuk Ishak tu pula, bincang, kita hanya dapat banyak discuss sekali. Bila interview jawatan pengarah pula, dia pula je panel. Masa tu dia kata, what do you think about our law in Malaysia? Dia kata, pada pandangan saya, in English please. Dia buat macam nak kena. Saya tahu ada beberapa panel kan, tak tahu pengalaman lah, tapi tahniah lah. So pagi ni kita program itu, konsep dia bila motivasi dengan saya ni RSB, senang, rehat, santai, bantai. So tak payah kusuk lelek je. Sebab motivasi ni satu benda baru sebenarnya. Orang dulu tak ada. Zaman dulu yang motivasi ni untuk BBNU saja, budak baru nak up. Kita yang dulu mana ada motivasi, ada ke istilah motivasi? Tanya orang lama, tanya kita punya bos daripada Petronas, tanya mana ada dulu motivasi. Dulu kita sekolah ada, yang kita tengok macam drama swasta, belajarlah rajin-rajin, mudah-mudahan berjaya nak, jangan bohong kan, tak ada mana. Dulu mak kita senang je, kau nak belajar sudah, tentu ya. Kau nak jadi apa, kau belajar. Kalau nak jadi orang, kau belajar. Itu pun terfikir, selama ni kita bukan orang apa kan? Jadi itu sebenarnya. Jadi sebenarnya semangat kita. Tanyalah Datuk Iqbal, macam mana dia boleh capai tahap macam tu kan? Dia yang paling dalam banyak-banyak slide, yang paling mahal gambar yang dia bersandar kat tiang yang last itu paling mahal. Yang gambar yang tu betul, dia itu pun dah banyak shot, dia pilih mana satu dia nak ambil. Akhirnya itulah yang dia boleh bagi kat kita. Betul tak?
Sebab yang lain tu semua orang ambil, orang letakkan. Kadang angle kita tak suka. Ada satu gambar tu macam ni. Dia wartawan interview saya. Gambar macam ni kan. Samsul debat. Tidak lokek ilmu debat dan ilmu ni kan. Lepas tu sebut ni. Dia ambil gambar 50 keping yang keluar tu je. Baring-baring menyarap ambil gambar apa hal. Dan hari ni tajuk kita yang pertama jujur dan amanah dalam bekerja. Dan kedua tajuk tentang untuk mantapkan organisasi kita, fine. Tapi saya bagi ni untuk kita terangkumkan aja insya-Allah supaya kita jangan jujur. Memang saya tengok muka memang nampak macam jujur dah, muka lah. Muka jujur, ikhlas kan. Bos ada macam tu lah. Kan macam tu lah kan. Bos ada. Semua tiba-tiba macam tu nampak. Yang orang tak tahu ke muka kau pura-pura tu macam mana. Tahu dah. Tapi insya-Allah kita relax lah kan. Dia sebenarnya saya pernah camah dekat di Sokso kan. Sokso gelap teruk, menangkup gelap. Dia sebenarnya lagi teruk dia gelap, maknanya stres kerja. Tu faham. Betul saya tahu tu. Malahan kita kena ingatlah kalau tak ada masalah pun bukan kehidupan namanya. Kena ada masalah. Malahan Nabi sebut kalau 40 hari kita tak diuji, 40 hari betul-betul kita tidak diuji oleh Allah, maknanya kita jauh daripada rahmat Allah. Dan memang ujian kena datang, tapi macam mana cara kita handle ujian. Ada orang ada ujian sikit, fed up lah. Kenapalah hidup aku macam ni? Besar lah. Syek-syek aku. Orang lain tak ada pun. Semua orang pun ada masalah, tapi orang lain tak share dengan kita. Mak kita dulu pun macam-macam masalah. Tapi tu baru-baru ni saya bila rakaman TV Hijrah tu, saya pergi di rumah pusat jagaan orang tua-tua di Kajang. Di mana ada dia pusat jagaan swasta lah. Apa lah berbunyi tu? Pusat jagaan swasta tu dia, saya terkejut lah tengok kan, sebab saya ingat memang bukan Datuk Iqbal, saya dah pernah share dengan Datuk Iqbal, family saya pun buat hari keluarga tu yang buat kat saya berjaya tu. Sebenarnya buat macam ni bagus. Sebenarnya salah satu cara kita nak rapat antara satu dengan lain. Dan satu lagi mungkin kita ada view yang berbeza. Saya bukan nak mengajar sangat pun, kita share je. Ya Allah ada pandangan berbeza. Kadang ada orang alah biasa motivasi. Dia dah bincang lah. Semalam dah bincang biasa motivasi. Kan? Macam tu kan. Kita dengan lah 2 jam 3 jam dah habis lah. Tentu je. Tapi sebenarnya memang kalau ikutkan kita tengok buat ni salah satu kita nak rapat hubungan. Macam family day nak rapat ke hubungan. Sebab itu terpaksa buat dah sekarang. Kalau aku tunggu hari raya kan, masalahnya turn tak sama. Turn kampung suami. Kadang ada orang tu memang turn suami je, tak turn dia tak sampai. Kan ada tu turn isteri je kan. Dia bukan takut bini menakutkan, tapi macam-macam lah. Dia turn tu tak sampai. Dia buat family day. Bila family day orang akan spend masa. Dia akan spend masa untuk duduk bersama. Saya pergi yang rumah pusat jagaan orang tua swasta, terkejut saya. Benda yang selama ni kita tengok, mungkin baca dalam novel, tengok dekat dalam, saya tak baca lah, tapi orang cerita macam tu lah. Dalam drama pun adaptasi novel sekarang. Dia dah tak ada idea kan. Jadi, mana dekat dalam, kita tengok macam mana ada mak yang dirayu oleh anak, tolonglah mak, nak pakai duit apa semua, tolong transfer tanah. Transfer tanah dengan transfer nama anak dia. Hari ni tukar je, tak tunggu lama dah. Anak dengan menantu halau mak dia. Duduk mahal tu. Yang seorang tu pula, mak sekejap je mak, Alun nak pergi overseas. Nanti Alun balik, Alun tu ambil. Lepas tu, seminggu, 2 minggu tak ambil. Sudahnya pusat jagaan call, rupa-rupanya nombor telefon, alamat, semua tipu. Tinggal mak di situ. Dan paling saya terkejut, ada seorang pakcik ni, muka bersih, cantik, beruban sikit pakai kopiah, dia naik wheelchair keluar daripada toilet kan. Dia baru ambil uduk dia. Assalamualaikum, macam sihat semua. Sihat, Alhamdulillah. Mesra sangat. Saya tanya, rupanya bekas imam besar tau dekat satu masjid di Melaka. Fikir, apa hal jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Pelik tak? Memang pelik. Saya malah nak tanyalah, tapi bila saya tanya pula di Rumah Seri Kenangan Seremban, kan? Saya pernah ceramah kat sana. Penguasa dia tu, dia punya ketua yang in charge kat rumah tu, dia kata, Ustaz jangan tak percaya tengok ramai lelaki yang ada. Kita tengok dalam drama ramai perempuan. Kan? Tapi dia ramai lelaki. Dan kemudian dia kata sebab semua lebih kurang sama, iaitu waktu muda semua keluar tinggalkan family, tinggalkan anak bini, nak pergi cari duit dan kononnya, bila dah tak larat balik, anak isteri dah tak terima. Nabi pun sebut la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak layak untuk disayangi.
So ini salah satu tanda kita sayangkan staff, kita sayang organisasi kita buatlah program ni. Dan saya pun rasa macam seronok kat lah tengok. Saya kat ni sidang dewan apa ni. Saya masuk dah semua bangun. Wah, terasa macam speaker dewan kan. Tentang mana ada tempat duduk tinggi sikit gitu kan. Najib Lutung kat sini kata sana macam tu aja. Dia macam parlimen dah lah nampak kan. Tapi baguslah, tahniah. Jadi ni belum start lagi, baru mukadimah. Ni slide pertama tak gerak lagi ni, lama ni. Okay, next. Ni biasalah mana-mana seminar pun dia akan ada ice breaking, pasal tak? Tapi tak ada siapa tanya ice breaking ni apa ni? Ice breaking ni apa? Apa ni? Tak ada nak bunyi tadi. Pecahkan ais. Sangat membantu. Memang tu pun pecah ais kan. Jadi yelah, selama ni saya tak tahu kan ice breaking tu pecah ais kan. Ta'aruf kan kata, ta'aruf. Tak, betul lah, ta'aruf tu salah satu cara kita pecahkan ais. Tapi kenapa nak pecahkan ais ni? Sebab dalam diri kita ada terlampau banyak benda yang membeku dalam diri kita. Makin lama makin beku. Dulu waktu sekolah rendah semua cair. Maksud cair apa? Jumpakan kawan, tak kisah siapa. Awak ke mana? Ayah awak kerja apa? Ayah kita kerja ni. Iya, ayah kita lawyer. Ayah kita lagi baik. Ayah kita pegang sampang. Ayah kita polis. Ayah kita polis, kerja askar, semua dia. Punya pengawal keselamatan. Tapi maknanya tak, tapi makna kata dia share semua. Lepas tu dia gaduh-gaduh kerja ada baik. Kita jomlah main sama, main macam tak ada apa-apa gaduh tadi, tak ada. Nampak tak? Tapi makin lama kan, bila masuk sekolah rendah, dia dah ada dah. Dia ni kelas kita, tu kelas dia. Masuk sekolah menengah, BFF. Best friend forever. Kita lepas tu kononnya masa form 5 janji tau kita janji tau kita takkan putus kita call tau, call dah keluar betul dah. Tapi akhirnya tak ada kan, tak ada, semua dengan hidup masing-masing dah. Jadi lawyer semua hidup masing-masing. Jumpa kawan kat pasar malam, kawan mana sekarang? Aku dekat aku lawyer kat Iqbal Associate, kau kawan tak apalah, tak payahlah tahu sebab malu nak beritahu dekat mana kan. Makin lama makin beku. Tengoklah macam dalam form pun kita pun tengok ada orang tu kadang dia ada grup dia. Dia tak berubah. Geng minum dia tu ada. Cuba tengok dia duduk ni. Betul ke dia ikut random? Tak ada. Duduk belakang member dia lah. Kau tak muak ke duduk sebelah kawan kau tu? Carilah orang lain kan. Betul tak? Betul tak? Lepas tu ada lawyer baru masuk. Bila ada lawyer baru masuk macam mana? Ada budak baru masuk. Lepas tu, macam belagak aku tengok weh. Macam belagak aku tengok. Tu aku tengok pun tahu belagak. Betul lah tu. Dia boleh cakap macam tu tau. Dan kemudian, bila dia dah buat program macam ni kan, engkau ni okey juga kan? Sebab ujian nampak tak kan? Itu sebenarnya tu kita buat icebreaker, itu kita kenal-kenal. Saya pernah buat program, saya adjust untuk saya pernah handle seminar untuk tim Mahkamah Kuala Lumpur. Tim Mahkamah Kuala Lumpur yang paling serik sekali, yang paling susah dalam tim Mahkamah Kuala Lumpur tu saya dah buat berapa 5-6 batch saya buat. Masa tu saya belum sampai serbat lagi. Tapi yang paling susah sekali di satu grup tu, semua magistrate, payah betul. Dia bukan masalah sebab semua magistrate. Masalahnya di antara tu ada classmate saya masa belajar dulu. Itu yang susah tu. Jadi jual pun tak berapa laku sangatlah. Sebab dia dah tahu dah gurauan saya masa belajar dulu, dia dah tahu kan. Jadi ada, tapi yang kelakarnya bayangkan bila saya buat satu game kena bahasa isyarat tu. Bodoh betul magistrate kalau buat benda-benda macam tu. Dia tak tahu dah tanda bahagi tu. Dia tanda sengkang, dia tak boleh kait tangan. Tanda sengkang atas tu ada titik atas, titik bawah. Apa benda tu? Dia tak boleh nak sebut tu tanda bahagi, dia tak boleh nak sebut. Nampak punya tak, kadang-kadang kita bila kita teruk sangat berfikir, dia macam tu, tak percaya sebab you all dah banyak sangat hidup ni macam ni. Tak ajak Datuk Iqbal dengan Datin. Lepas tu dengan dua lawyer senior dia duduk satu grup, kemudian anak yang kecil-kecil yang tadika jas 1, jas 2, jas 3 satu grup, kemudian susun jigsaw puzzle tu yang gambar gajah seekor tu, tengok. Mesti anak dia siap dulunya. Tak, sebab apa saya cakap? Sebab kita dah banyak fikir tau. Anak-anak dah siap. Yang Datuk Iqbal dengan Datin tak cari hujung dulu. Cari hujung dulu. Betul tak? Kita akan macam tu tau. Yang ni kali-kali. Cek kali lebih kurang. Ni bukan kali-kali. Sudahnya anak dah lama siap lah. Sebab tu
Sebenarnya kadang tu yang bila saya handle yang grup mahkamah ni. Ada yang petugas, ada jurubahasa, ada yang jadi PA pada hakim, kan? Setiausaha hakim kan. Termasuklah seorang-seorang tu PA pada Hakim Augustine Paul. Kan masa Augustine Paul mati tu, meninggal dunia, saya pergi kat office dia. Saya pergi office dia ajak lah sebab dah kenal. Dapat masuk. Tengok Allah hakim ni. Gaji, ya Allah Akbar. Saya tengok lah tangga gaji semua saya tengok. Tengok senarai hakim dekat-dekat. Kan bahagian HR tu saya jaga dia. Ni orang cerita lah. Lepas tu saya tengok bilik dia punya office dia besar mana. Dah lah dalam office tu. Lepas tu dekat dalam tu adalah ruang, ada katil dengan almari. Lepas tu bilik air lain pula. Masuk dalam bilik air. Ya Allah besar betul. Dengan harapan dia ialah tidak terganggu. Dia maknanya dia berikan allowance setinggi. Tapi tanyalah Dr. Iqbal, yang jadi hakim ni live tak ada. Kuni kenara tak boleh pergi. Payah, takut nanti kan jumpa salah seorang tu orang yang mungkin ada kepentingan nanti besok susah. Payah tu, lagi baik jaga kedai sukan dengan buka firm. Macam tu. Betul. Betul kan, maknanya buat bisnes. Buat bisnes lagi senang. Betul. Jadi yang grup mahkamah ni, grup staf mahkamah ni sebab kan, dia ada 60 orang lebih kurang. Saya tanya, okey, siapa nak perkenalkan diri dulu? Saya kata, siapa nak perkenalkan diri? Cerita nak ice breaking. Siapa nak perkenalkan diri? Agak-agak berebut tak? Siapa? Tak ada. Semua. Tak ada. Lepas tu, okey, tak apalah. Dia duduk semua menghadap macam ni kan. Saya kata, okey, hujung sini, hujung sana. Mana dulu? Kita ambil penyuruh pula. Engkau lah, engkau depan, asyik depan ni, belakang lah pula, bergaduh. Okeylah, tak apalah. Akak mula dulu. Saya tunjuklah hujung saya. Akak mula dulu. Dia muka tak puas hati. Nama saya ni, saya berasal pada ni. Tu je. Pada duduk. Okey, tak apa. Okey, akak yang kedua akak perkenalkan diri dan perkenalkan orang sebelah akak. Dia menggunakan diri, lepas tu dia perkenalkan orang sebelah. Ni daripada ni. Orang ketiga perkenalkan diri dan perkenalkan orang-orang sebelum dia. Orang keempat perkenalkan orang-orang sebelum dia. Lepas tu yang hujung tu, mati ku, satu kelas nak ingatnya tu. Dan akhirnya dia orang berusaha, akhirnya dia dapat ingat semua. Dan kemudian masa tu yang depan boleh cakap apa tau? Tadi dia tak puas hati kan? Itulah, siapa suruh tak nak dulu? Dia pun tak nak tadi kan? Macam itulah hidup kita. Kadang-kadang kita tak suka satu benda tu. Tapi rupanya tu yang baik buat kita. Betul? Iya, tanyalah orang perempuan. Berapa ramai suami je dulu betapa bencinya dekat suami tu, akhirnya jadi suami dia. Benci. Kan macam dah cakap. Saya dah cakap. Kan. Menyampah lah apalah itu lah. Saya tahu. Kan. Contohlah. Kan. Nah, semua kadang bencilah nyampah. Tapi bila tak ada, rindu pula. Bila tak ada, tanya pula. Jadi macam tu lah. Okay, next. Okay, next. Mana nampak ais. Okay, lagi next. Kemudian pecahlah ais tu lah, ada ice breaking. Maknanya kita macam-macam cara untuk kita pecahkan ais yang membeku dalam diri kita. Antaranya bincang, antaranya kita bercakap, antaranya kita, yang penting communicate antara satu dengan yang lain. Ni bila minum kan, pilih, jom ajak akak. Tak. Ubat dia banyak. Nanti sekarang kita dah habis minum, dia tak habis makan ubat lagi. Sedangkan kita kena campur semua. Ingat tak tahu ke kalau geng minum tu ada halakah dia. Halakah yang sama, geng minum yang sama. Siapa jadi ketua kumpulan? Bergantung pada siapa yang bawa kereta. Dia akan cari, dia kata, kau ikut je. Tak main lah, asyik minum kat sini je. Minum kat mana? Minum dekat Batu Pahat. Betul sangat. Penonton. Jadi makna lepas tu kan Datuk Iqbal tanya, kat mana sekarang? Ada tengah-tengah discuss yang klien. Banyak menipu pula kan. Orang cerita jujur ni kan. Jujur. Kan? Okay, next. Tak boleh marah lah sebab slide saya suka hati saya gambar apa saya nak letak. Okay, next. Okay, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Jangan main. Kan, Datuk Iqbal saya adalah kedudukan sikit kan. Macam saya Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Tapi jangan risau. Macam mana pun orang lelaki dia takkan menang hujah di rumah. Tu kena faham. Dia takkan menang hujah di rumah. Orang perempuan ni dia pandai. Dia main muka je. Dia juga. Ya, betul. Orang perempuan tarik muka macam tu. Dia tahu dah. Nak tu cara dia. Tarik muka buat macam ni. Kalau orang perempuan kan kata, apa hal ni? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tu memang banyak. Dia bukan. Kalau dia kata tak ada apa-apa, sebenarnya banyak bendanya. Tu tak ada kan. Yang paling kadang yang lelaki tak tahan tu, nak makan apa? Ikut abang lah. Cakaplah betul. Ikut abang, tak kisah.
Tanya, tak pun tak payah makan kat luar. Yelah. Bawa pergi makan kedai tom yum tu. Masuk ya, dia duduk, dia dah duduk kat kedai tu. Dia cakap, syek-syek kedai tom yum. Tadi kita tanya dia, kau cakap ikut kan? Besar macam tu. Yang gelap tu pernah buat. Cakap apa kan? Tapi itulah biasa. Okay, next. Ni dah tahu tadi. Makanan kegemaran khas Sembilan, ikan bilis. Senang. Betul. Lauk paling sedap sekali. Nak tahu balik dan lauk simple nanti kan. Nanti Datin cuba buat Kita goreng ikan bilis tu garing. Ambil ikan bilis tu, letak dekat dalam penapis tu sekejap. Kemudian lada dengan bawang kita dah tumbuk tu, kita masuk, bagi dia, dah masak, beria kan. Lepas tu dah masak, dah garam sikit. Lepas tu dah beria, lepas tutup api, masuk ikan bilis, pecah telur 3 biji, gaul-gaul je. Terbaik. Tak bayang. Kan? Hari ni kan, ni gap kan kita makan apa ni? Adalah saja kan. Minum kegemaran, sirap, senang, air kenduri. Senang kan? Next. Malam tadi pun dapat air sirap selasih. Terbaik malam tadi. Warna kegemaran kuning, hitam, kalau gelap-gelap sesuai dengan kulit saya. Next. Gaya kegemaran simple. Saya simple je. Kan? Saya tak boleh kan saya pakai coat, pakai ni orang terbayang macam kat mahkamah lah apa. Tak, orang tak boleh bernafas kita. Biar kita santai-santai je. Kan? Next. Lagu kegemaran senang. Iaitu lagu yang boleh nyanyi pada mula sampai habis. Lagu yang minta nyawa tu saya tak nak. Kan, lagu yang kena tarik panjang ni semua payah kan. Jadi lagu mesti biasa. Contoh lagu Negaraku kan, lagu negeri kan dan sebagainya. Next. Pasal pembelajaran, jarang penceramah beritahu dia tadika mana. Saya beritahu. Saya tadika kemas selama setahun. Cuma bezanya antara kita semua zaman Datuk Iqbal, saya dulu dengan senior kita lah kan. Zaman kami dulu tadika tak ada combo. Sekarang mengada sekarang tadika combo. Sudah boleh kaji-kaji, bukan budak tu nak combo. Tak cari, cuba tengok balik dekat frame tadika kemas, tengok muka dia, semua muka tak puas hati. Dan saya masuk sekolah kebangsaan Paroi selama 6 tahun. Tak sengaja IPSA dapat 6A, kemudian masuk 5A masa tu. Lepas tu dapat masuk Smart Labu, kemudian sambung diploma in public admin di UiTM di London, lalu Gajah Melaka. Lendu. Kemudian saya sambung ijazah sarjana muda undang-undang di ITM. Jadi jumlah keseluruhan 19 tahun. Macam tak percaya je umur saya hari ni dah pun mencecah 25 tahun. Tak, dia pernah cecah lah. Jadi saya 25 tahun dengan 18 tahun pengalaman. Jadi jangan dicampurkan. Okay, next. Okay. Ni pencapaian saya dalam debat dan pidato. Jadi jangan pertikaikan. Orang selalu cakap, alah cakap seseorang boleh lah. Cuba lawan dengan aku, cakap tengok. Jangan cabar saya, jangan. Bab berhujah, bab debat sampai hari ni saya masih lagi bahan bacaan saya yang paling utama. Kalau nasihat saya pada orang semua, kalau nak argue dengan orang selain pada kita ada fakta dalam undang-undang kan, kita kena ada juga satu bahan bacaan kita. Dan nak pula orang perempuan kena baca dari segi kesihatan daripada aspek ini, kesihatan wanita, mental wanita. Hari ni bayangkan masalah mental tu, tak masalah mental berapa ramai hari ni, tahu tak? Tahu tak berapa? Kan tahu. Tahun 1990-an dalam setiap 1,000 orang seorang sakit mental. Tahun 2000 hari tu, tahun 2000 setiap 10 orang seorang sakit mental. Dan hari ini 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. Tu fakta tu. Jadi macam tu lah. Jadi itu sebab you all handle banyak kes perempuan. Kadang-kadang bila dia ngadu kat kita kejap macam ni. Sebab dia dah tak tahu antara benda yang real dengan imagination dia dah dalam campur-campur. Lepas tu kejap dia setuju, kejap dia okey, kejap dia nak gaduh dengan suami dia. Kejap dia tak apalah, saya tak nak lah, saya sayang dia lagi. Kejap nak bercerai, kejap macam-macam. Benda ni memang berlaku. Paling banyak split personality. Dia kejap jadi macam ni, depan orang dia jadi macam bahagia sangat, tiba-tiba marah, dia macam-macam. Dan satu lagi OCD, Obsessive Compulsive Disorder, memang banyak. Dia buat benda yang sama, dia cakap ulang-ulang benda tu. Sebenarnya dah mudah penyakit dia tu. Kalau cakap ulang-ulang dan dia tak boleh, dia kena ulang juga benda tu. Kalau siapa tengok cerita detektif Mong kan? Mong yang polis tu kan, dia tak boleh kalau orang salam dia kena buat dia macam dia tak boleh, dia memang nak kena cari juga tisu tu, dia nak lap tangan dia. Lepas tu dia tak boleh, dia nak kena susun benda tu mesti sebaris, mesti sama.
Siapa yang kat meja dia kerja tu macam tu, dah start lah ada penyakit macam tu. Tak ada lah, tak ada. Kemas tu normal sebenarnya, tapi maksudnya dia sampai sakit jiwa dia tak boleh tengok kan. So ni adalah antara jadi sampai sekarang bahan bacaan saya pun Dewan Masyarakat, saya baca setiap bulan. So saya boleh tahu orang tak boleh nak tipu saya tu, sebab masa saya kerja tu dia tak boleh tipu. Anak-anak buah saya tak boleh tipu. Dan pula saya mengajar debat dan pidato, so saya punya fakta kena lagi bagus daripada anak murid saya yang saya ajar debat dan pidato tu. Kan? Sebab kita nak, kadang-kadang kita boleh argue tapi fakta tak ada, tu isu dia kan. Tu sebab lawyer nak tolong boleh, tapi kena cerita semualah. Bila klien tak cerita macam mana nak ni, macam tu jugalah. Jadi kena baca. Tu sebab macam kes-kisah yang tahu tak, yang perkuburan Cina tu, kubur Cina tu yang swasta tu, yang Nirvana, yang apa semua, rupa-rupanya baru tahu. Betul, yang patut cerita Piramli tu, yang Apek yang terjun tu baru tahu kan, hidup susah, mati pun susah, mati kena pegang bendera, dia kata kan. Rupanya memang ya, yang dekat Nilai Memorial Park tu semua tanam kucing dengan anjing pun 10,000. Sebab dia sangat landscape dia dengan apa, ada memori gambar kucing tu. Adalah package deluxe, package executive, package ada 25 sampai ke 55,000 ada. Dia siap aircon kubur dia. Aku pun tak faham. Betul, cerita betul. Siap aircon kubur. Jadi mana ada yang nak bakar dia. Jadi benda ni nampak pada mana? Bukan sebab saya pergi tengok sana, rupanya dalam tu dia masyarakat. Bila anak murid saya cerita pasal isu tanah runtuh, okey, sebab debat alam sekitar kan nak cerita apa? Okey, kisah tanah runtuh. Rupanya dalam tahun 2012 ada keluar satu artikel. Dia keluarkan senarai tanah runtuh daripada sebelum Highland Towers lagi sampailah kepada hari ni. Kan isu orang heboh masa tu yang Bukit Antarabangsa yang runtuh apa semua kan. Jadi fakta tu semua kena ada. Jadi kita pun kan macam mungkin baca mingguan wanita ke, baca majalah wanita ke, jangan baca majalah manggis pula. Kan itu majalah tak ada faedah baca. Kan ada kadang geram tengok kan, gambar bertentangan dengan apa yang ditulis. Kan ada seorang artis tu pakai bikini kat tepi swimming pool, saya berhasrat mengerjakan umrah tahun depan. Benda tu geram betul tengok kan. Yang seorang tu pakai baju terdedah antara sini, tak tahulah di mana seksinya saya. La ilaha illallah. Kadang ya Allah, aku tak tahulah, dia merosakkan otak kita. So ni antara pencapaian saya lah. Next. Okey, ni pun pencapaian saya lagi. So next. Ni tandingan pidato Perdana Aslam Hadari tahun 2006. Tak ada siapa boleh kalahkan saya dalam pertandingan ni, sebab itulah sekali dia buat pertandingan tu. Okey. Masa tu Johan dapat 5,000 dan juga tiket umrah. Masa tu besar lah 5,000. Budak-budak sekarang lagi besar dia kan tiket. Jadi kebetulan birthday mak saya kan, so tiket umrah tu saya hadiahkan kat mak saya. Duit saya ambil dan tiket umrah saya bagi kat mak saya macam tu kan. Masa tu dapat pergi test drive. Rupa-rupanya nak beritahu satu benda kebaikan kita buat kat mak besar makna. Rupanya mak saya sebut sebelum ni bila arwah abah meninggal, dia pergi umrah, dia kumpul duit. Kemudian bila abah dah meninggal, dapat pergi umrah, kumpul duit bukan senang. Mak saya meniaga. Saya share itu, mak saya meniaga. Saya tolong mak saya meniaga. Jadi bila mak saya dapat pergi umrah kan, dulu boleh pergi sampai 14 hari tau dulu. Lepas tu dia kata, minta maaf, dia apa ni, travel agent tu cakap, kita ada masalah sikit, visa lah apa, so tinggal 12 hari je. Tak apa lagi. Kemudian ada taklimat dekat tu, kita tinggal 11 hari je. Sudahnya mak saya tak puas hati pergi, macam tak puas pergi. Tapi mak saya doa di Mekah tu, doa, ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikanlah aku lagi ke sini. Sebab aku tersungguh ni aku tak puas lagi nak pergi. Jadi rupanya setelah beberapa tahun, ingat dekat 10 tahun kot, baru mak saya dapat pergi. Bila mak saya dapat pergi ni, happy lah mak saya. Dan barulah mak saya cerita yang tentang yang dia tak puas dulu tu. Dapat pergi. Lepas tu pergi, tak lama tu lah saya dapat. Saya kata nanti aku akan cari duit aku sendirilah. Kalau kita pergi, pakai duit sendiri. Alhamdulillah, saya pula dapat pergi 10 tahun lepas tu. 10 tahun kan. Tapi alhamdulillah dapat pergi. Jadi tu dia, niatkan buat benda-benda baik. Next ni gambar-gambar ni. Saya tak ada muzik macam tadi. Tak ada, tapi sebetulnya. Next. Ni saya menang debat UiTM Seluruh Malaysia. Yang masa ni yang hebatnya dia buat British parliamentary style kan. Dia buat next. Yang ni saya menang pidato kenegaraan kebangsaan. Next. Yang ni saya menang debat perdana. Yang bestnya Datuk, pertandingan ni debat perdana ni anjuran Malaysian Bar Council. Masa tu saya masih lagi dalam fakulti undang. Yang paling best, semi final saya kalahkan tim lawyer KL.
Rasa macam tak tahulah rasa apa. Saya menang dengan ni, lawyer ni, Wan Rohimi yang geng-geng Felda punya kes tu. Saya menang dengan dia lah. Bayangkan tu. Masa tu baru belajar tu. Tak, kalau lawyer tu rasa nak berhenti, dia berhenti. Macam tu lah rasa. Kan? Macam lah. Lepas tu final saya menang dengan UIA. Final menang dengan UIA. Macam tu lah. Lepas tu, next. Lepas tu yang ni debat kemerdekaan anjuran Jabatan Akib Negara. Next. Jadi mungkin boleh buat lah. Kalau anda kata Datuk bahasa nak buat satu pidato sukan kan. Mana tahu. Buat pidato. Tapi jangan buat pidato yang budak ni menghafal daripada subuh sampai ke maghrib ni. Kita bagi 30 topik. Bagi 30 topik pasal sukan, pasal isu semasa. Kemudian dia tak tahu tajuk mana dia akan kena. Dia akan tahu 10 minit sebelum naik pentas. Jadi dia kena faham semua. Tu cara dia. Sebab budak-budak hari ni interview apa pun tak tahu. Saya jadi pengarah interview, ya Allah, apa ni? Kenapa nak kerja ni? Kenapa nak kerja? Sebab kerja kerajaan kan terjamin. Saya tanya apa jaminan ni? Boleh buat loan. Apa yang lepas tu tanya isu semasa tak tahu. Tanya ni tak tahu. Tanya menteri besar. Tanya nama menteri besar. Dia budak Kedah. Menteri besar. Apa nama menteri besar? Datuk Osman Aruf. Tahun bila tu? Punya lama tu. Dia tak malam baca. Kalau tanya bahan bacaan, apa bahan bacaan? WhatsApp, Facebook. Tu dia kadang tu yang masalah. Tu yang kita buat pertandingan. Next. Yang ni bisa the key factor sebab tim kami dulu diiktiraf antara tim yang rajin buat research. Dulu mana ada Haji Google, mana ada semua masuk library buntang-buntang. Tanyalah lawyer-lawyer yang dulu-dulu masuk library semua tengok sesuatu case law. Sekarang dekat handphone citation case law MLJ dan mana senang aja. Dulu mana ada buntang-buntang. Kalau jawab paper tu, kalau dapat ingat MLJ berapa tu rasa hebat sangat lah tu kan. Lepas tu punya seronok. Saya ingat bila kita buat law of thought dulu kan. Law of thought dulu, open book test. Semua tu tak payah belajar. Lagi bodoh punya jawab. Bila buka tu semua tak tahu muka surat mana ni nak cari kan. Dia macam lagi susah, lagi baiklah jangan open book test. Tapi untuk makluman semua, makluman Datuk Iqbal apa semua, sebab best saya di UiTM lah. Jadi format law di jawab soalan law di UiTM ni berubah. Sebab saya zaman best saya. Zaman best saya. Sebab kalau siapa daripada UiTM? UiTM kan. Tanya dulu jawab soalan law ni dalam 6 soalan jawab 4 je. Yang dulu. Lepas tu best saya pergi interview untuk Malaysian Bar Council punya scholarship. Pergi interview, best saya, budak best saya. Bila tanya what do you understand by the doctrine of proprietary estoppel kan, dia tanya kan. Okey, apa dia kata tak tahu, tak belajar lagi. Lecturer tak pernah ajar. Lecturer tak pernah ajar dia kata. Lepas tu dia call lah Dean masa tu Prof. Dabi Hashim. Bincang-bincang akhirnya ubah format soalan yang mana dia ada 3 section. Section pertama ada 6 soalan pendek semua. Semua ada 6 markah. Dia soalan dia sama ada tahu atau tak tahu je. Apakah dia gist of ni, apa semua kes ni, apa ni tentang apa, nak tahu dia tahu ke tak je. Section yang kedua ada 2 bahagian B, dia ada dua soalan. 2 soalan iaitu soalan je separuh muka. Jadi jawapan ni mengenakkan kita jawab dalam 1 muka surat atau 1 muka surat setengah. Tapi bahagian C soalan je 1 muka surat. Ada multiple issues kat dalam tu kan. Tu. Jadi yang bagusnya daripada section A sampai section C makna tak ada satu bab pun tertinggal. Semua kena baca. Terpaksa buat macam tu. Kalau tidak orang tak nak baca. Kan? Tu yang jadi ramailah best saya yang terkorban. Terkorban dari segi kena berhenti, teruk result teruk, tukar course, ambil art and design. Tak ada kena-mena kan. Saya alhamdulillah lah antara yang survive. Namun masalahnya budak lelaki makin lama makin tak ramai. Jadi budak lelaki makin tak ramai, maka calon jadi kelas rap tu tak boleh nak tolak sangat lah. Jadi kita jadilah kelas rap kan dan sebagainya. Okay, next. Ni anggaplah ada muzik ya. Okay, next. Okay, yang ni yang saya kata ni dekat di UPM dia buat pertandingan pidato kepimpinan, so, dia bagi 30 tajuk, semua kena tahu isu semasa pasal apa semua. Kita nak cari generasi membaca susah sekarang ni. Susah. Sebab semua mudah dekat tangan dia. Ya, dulu tertinggal handphone, lantaklah. Sekarang tak ada, tertinggal handphone, pusing balik. Kena ambil balik. Terutama lelaki, wajib. Jangan. Ada benda yang tak sepatutnya. Macam-macam lah isu-isu kadang rahsia dalam negara dan sebagainya.
yang melibatkan yang kita tidak boleh bagi isteri kita tahulah. Macam itulah kan. Okey, next. Okey, next. Yang ni yang tadilah debat tadi. Next. Yang ni kita pecahkan rekod debat 222 jam tanpa henti. Ni 211 tapi kita tambah lagi 222 jam tanpa henti. Maknanya habis pertandingan sambung pertandingan ni. Habis sambung pertandingan ni. Bukan seseorang tau, dia gili-gili. Kalau seorang lidah pakai lantai kan dia ramai dia gili-gili. Okey, next. Yang ni Yusim juara debat bahasa Melayu. Pertandingan ni debat Piala Perdana Menteri ni, Johan dapat 25,000. Penebat terbaik dapat 5,000. Jurulatih dia tak dapat apa. Tu nak beritahu sebenarnya. Okey, next. Next. Okay. Yang ni saya buat, sini saya jadi ketua hakim untuk debat keamanan Universiti ASEAN. Iaitu dia buat format debat ala American style ni, presidential debate. Macam Anwar Ibrahim lawan Sabri Cik, macam yang baru-baru ni Mujahid Rawa lawan dengan lawan dengan Datuk Aziz kan. Macam itulah. Seorang lawan seorang. Dia buat 5 round. So itu memang mati berdiri seorang lah. Kalau tak tahu memang habis lah. Orang ni tanya, dia ni tanya, dia ni huraikan dan sebagainya. Next. Yang ni saya kata tu. Wartawan ambil gambar sampai 50 keping yang keluar itu je. Jadi itulah dia. Jadi kongsi ilmu debate ni sebab yang penting saya argue. Kita nak pandang benda yang mana. Saya ingat Johor Bahru ni tempat paling bersejarah untuk saya. Sebab saya jadi Johan dulu, saya ingat saya lawan tajuk yang paling susah sekali nak apa. Dan saya ingat masa saya menang Malaysian Bar Council punya debate tu, bayangkanlah tajuk dia hukuman apa dia kata apa? Allah macam mana? Tapi masa tu ketua hakim tu dia pujilah, dia kata cara saya letakkan standard penghukuman dalam kes tu. Sebab yang penting ni kita nak argue tu macam mana. Kan? Jadi itulah sebenarnya cara kita fikir. Akhirnya cara kita fikir. Dekat pejabat ni jangan fikir benda yang tak elok. Kan? Kita dah dapat bos yang bagus, kita dah ada pejabat yang baik, kita dah rasa firm yang besar tau. Kan? Jadi kita bayang mana ada, tanyalah firm lain yang boleh buat seminar macamnya yang semua pakai tudung sama, tak ada. Sini je. Tak ada. Makna kata dah ada suasana kerja, syukur. Salah satu cara syukur adalah ikhlas, jujur dan amanah. Itu paling penting. Sebab apa cerita jujur dan amanah ni? Sebab Nabi sebut la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang yang tak jaga amanah, tak beragama orang yang tak laksana janjinya. Jadi ada janji tak? Ada contract of service, contract for service. Tak kira lah. Sign, dah janji. Dah tahu dah the do and the don'ts. Kerja kat sini tak boleh buat apa boleh buat. Ada orang tu jajak minum. Pagi, weh, hari ni nak minum mana? Minum seminum-minumnya. Kemudian pukul 10 kan sampai dekat office kan, terjumpa lah orang kampung. Lah kau kerja sini ke? Jom minum. Aku lupa minum. Ngada lah kau. Minum lagi. Lepas tu pukul 12 lebih pula. Alah, nak jemput anak balik sekolah pula. Kau tengah cover Aku nak jemput anak balik sekolah. Aku lambat keluarkan jam. Ayolah. Pukul 2 tak balik lagi pejabat. 2:30 pun sampai. Jam teruk. Orang tanya pun tidak. Jam teruk tadi orang tak tanya. Sebab aku tension petang nak minum kat anu. Minum kawan-kawan. Minum. Lepas tu dah minum. Lepas tu pukul 4 baru nak buka file. Dan dia buka file dia boleh kata, weh, apa dia? Sekarang ni kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Apa pasal tu? Macam mana tu? Kau bukannya tak rasa, memang kau tak kerja salahnya. Kan? Itu isu dia. Kan? Aduh, tak pernah ni berlaku kat semua tempat kecuali Iqbal Associate sebenarnya. Mana tempat ni okey lah. Kan? Mana kata mudah-mudahan jaga. Itu sebabnya saya yakin lah dekat firm kita tu ada pantry. Kan? Buat minum kan? Bawa je lah langkah penjimatan. Seorang buat nasi, seorang buat lauk. Okey apa? I tak pandai masak, I beli je. Okey lah. Tak apa. Tempat yang memang sedap kan? Saya tak tahu pula ni ramai. Kau tahu tadi saya order dengan mak saya suruh bawa nasi lemak power sikit hari ni kan. Saja je kan. Okay, next. Okay, baru nak start Tadi tu belum start lagi tau. Okay, rejuvenate. Kenapa saya nak cerita pasal rejuvenate? Sebab benda ni saya cover semua. Next. We must always change, renew, rejuvenate ourselves. Otherwise, we harden. Kalau kita tidak meremajakan diri kita, maka kita nyusahkan orang. Betul?
meremajakan, bukan secara perkiraan tapi lebih bersifat fizikal. Contoh kita tengok gambar dalam Facebook kan, ada kawan kita share gambar-gambar lama, weh ingat guys ni gambar kita dulu-dulu, ya Allah rindunya zaman ni. Lepas tu kita PM tepi, kau kawan aku tolong remove gambar ni, kita cakap sebab kita tak sanggup tengok gambar tu kan, gambar tu kan dengan tudung belang-belang ikat kat belakang, ya Allah macam tu lah kan tudung yang dulu kan, gitu lah. Jadi makna kata itulah dia, orang semua dah berubah sejajar kepada masa dan zaman. Yang bawal dengan bawal tu, bawal Siakap, Datuk K, tengoklah dia lempar tarik, lepas tu tarik, tengok kan nak juntaikan macam mana macam tu tepi kan, macam dulu senang aja. Dulu sarung lepas tu macam pengakap dengan tarik. Sekarang dulu kan macam tu kan, bersusun depan cermin, dulu macam tu. Sekarang berlilit kan, tak, sebab rejuvenate. Mana perubahan secara fizikal, bukan secara macam phone lah. Dulu kan, saya ingat Datuk Iqbal sempat kot zaman tu, yang orang bawa handphone timbul berjinjing. Halo, okey. Wah, apa? Bayar dengan dekat courtroom orang. Hari ni cuba kau bawa. Kau letak atas meja, memang tak nak duduk sebelah kau ni. Tak apalah, aku duduk tempat lain lah, kan. Kalau kita dengar lah, tengah-tengah dengar ceramah ni, tiba terdengar kita akan cakap apa dia? Silent. Tak. Kau pakai lagi telefon tu. Dia kan cakap macam tu. Sebab perubahan, kita kena ubah. Jangan. Okay. New life, old life. Jadi perubahan. Next. Integrity. Itu cerita jujur dan amanah tadi. Integrity, hidup biar berintegriti. Integriti ni apa? Oh, tak ada rasuah. Tak, bukan tu saja. Lebih besar daripada tu. Segala benda-benda baik, itulah integriti. Kan kita buat baik, buat dengan bersungguh-sungguh. Kalau klien tu kita handle dengan baik, sampaikan klien tu tengok fikir apa lagi kes nak bagi kat kita. Kan ini sekarang dia pun malas. Dia kata lawyer tu okey, tak macam tak best je. Orang cakap tu. Maknanya tak ada konsep asbol lagi dah, mesti sungguh. Asbol tak ada, asal boleh tak ada. Membawa betul-betul. Saya janji aku layan dah settle. Tak ada, mesti buat sungguh-sungguh. Okay, next. Keikhlasan itu seumpama seekor semut hitam di atas batu yang hitam di malam amat kelam. Ianya wujud tapi amat sukar dilihat. Itu ikhlas, tu cerita ikhlas. Allah buat dengan bersungguh-sungguh macam mana pun, kan? Tak perlu kredit. Ada orang tu dia kalau boleh buat biar bos nampak dia buat apa. Tak perlu. Bos akan tahulah. Kan? Bos ingat bos tak perasan ke siapa selalu minta cuti? Bayarlah kan. Tahu kan. Jangan tengok muka, ni mesti cuti ni. Tahu dah. Kerana bawa file tinggi ni. Tinggi file. Bos yang ni. Okey. Lepas tu bos yang ni bos. Yang ni kena sign ni bos yang ni. Okey. Bos yang ni bos. Macam mana ni? Bagi siapa? Ni hantar siapa bos? Okey. File makin rendah ni. Dia pun makin berdebar. Bos yang ni. Bos yang ni. Lepas tu bawah sekali bos. Ya Allah bos ni berpuasa. Ya Allah bos ni bos. Ya Allah bos ni. Itulah ingat nak cuti bos. Kau ingat aku tak tahu ke trik korang? Aku tahulah. Yang paling best tu sebelum masuk jumpa bos minta cuti ni, dia akan pergi bilik wahyu sebelah. Dia akan tanya PA, bos okey tak? Bos okey tak ni? Bos okey tak nak jumpa betul? Betul ke tidak? Lepas tu bilik wahyu tu sebelah cakap apa? Kalau kau nak minta apa-apa bukan hari ni, baik kau jangan. Itu dia gitu. Dia mood tengah tak okey tu. Tak, saya tengok cara gelak pun tahu. Kau jangan ingat orang tak tahulah. Kan? Iya. Sebab saya pun masa jadi pengarah undang-undang tu macam tu lah. Budak-budak takut dia kata akan jumpa. Cima, dia macam mana? Janganlah. Dia tengah tak okey tu. Kau nak minta apa-apa sekarang pergi minta. Kan, nak minta lulus bajet, nak minta apa ke time tu lah. Betul Okay, next. Rejuvenasi hati. Tengok. Ni nak cerita ni. Saya share benda lagi bagus lagi. Mana lebih bagus lagi untuk apa? Ni tengok. Perniagaan yang menguntungkan. Allah tanya kita. Satu perniagaan yang menguntungkan Tuhan nak bagi kat kita. Allah nak bagi kat kita. Apakah perniagaannya? Wahai orang beriman, mahukah aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Buka surah As-Saff 10, 11, 12, 13. Balik nanti cek dekat tafsir. Surah As-Saff 10, 11, 12, 13. Next.
Iaitu kamu beriman pada Allah dan Rasulnya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maknanya berjuang membela agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Maksudnya harta benda dengan diri ni, maksudnya apa tahu? Harta benda ni lah salah satunya gaji kita, pendapatan kita. Kita nak dapat ni dengan cara di jalan Allah. Caranya apa? Kerja niatkan Allah. Kadang-kadang kita buat, kita baca bismillah dah nak minum. Contoh contoh ni duduk, anggaplah saya duduk. Contoh, kita bismillah. Mari. Kita baca bismillah, tapi sejauh mana dengan nama Allah? Dalam hati dengan nama Allah? Tak ada. Lillahi ta'ala. Sedangkan kalau kita kerja, kena ingat tau, apa-apa juga benda baik. Ingat dia punya rukun dia. Apa-apa juga benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Saya ulang balik. Apa-apa benda baik yang diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contohlah kan, contoh, nampak ada ibu tunggal. Orang lelaki ni nampak ibu tunggal. So, kita nak bantu dia, diizinkan oleh Allah tak cara dia. Kita nak bantu dia tu benda baik. Diizinkan oleh Allah tak? Cara dia adalah kita ajak lelaki ramai-ramai dengan grup kita pejabat pergi hantar bantuan. Dan kemudian niatkan Allah, maka lengkaplah niatkan Allah tu dapat pahala ibadah. Tapi benda-benda baik, nak bantu ibu tunggal, tapi pergi seorang. Kau semua tak payah pergi, aku cover tempat ni. Contoh dia pergi seorang. Dan kemudian walaupun dia niatkan Allah, dapat dosa lagi ada sebab pergi berdua. Datangkan fitnah. Macam itulah cara dia. Jadi makna kata macam mana pun dalam Islam, matlamat tak pernah menghalalkan cara. Jadi mana harta benda tu adalah dari aspek kita mendapatkan gaji kita. Kedua, diri sendiri, perangai kita, sikap kita, amanah kita, jujur kita dekat tempat kerja macam mana. Kan, punch card macam mana. Kan semua nak kan, semua tamprin kan. Atau pakai kad. Ada lagi pakai ni? Tak ada kan? Tak ada dah. Okey. Kalau pakai tadi, saya nak ingatkan kita dah ada pada tahun 2020. Takut ada yang terlupa. Tapi yang kalau pakai itu sebenarnya dia bagus juga sebab dia orang kata semangat kerjasama kan. Agak-agak confirm dia datang kan. Lagi dia datang. Jadi tu yang banyak keadaan roh dah sampai, jasad belum tiba. Jadi kalau boleh bos nak dua-dua sampai. Roh dan jasad dua-dua ada kalau boleh kan. Tapi ya, kadang pancikat ni menyebabkan staf tertekan. Stres sangat sebab pancikat ni. Tahulah Skudai, JB, Jam kan. Ini pagi tu, ya Allah. Tu yang perempuan kan. Macam itulah. Orang lelaki dia dah ada alasan lah. Dia sebelum sampai dia ada alasan. Itu sebab kalau balik pun tengok, mesti orang perempuan balik dulu. Sebab dia stres kan, stres. Orang perempuan ni, tak cerita tengok kat traffic light tu. Muka masing-masing. Bayang kan, bawa kereta. Orang perempuan memang nak cepat balik sebab dia, anak dia kan. Anak, tak pun anak mak mentua dia. Anak mak mentua. Dua-dua tu lah, penting. Memang penting dia akan balik. Dia stres nak balik tu. Sampai dengan bawa kereta tu, yang punya rapat dagu atas steering tu. Kadang dia marah. Bodoh kereta depan ni. Cepatlah. Marah kereta tu. Ke tepi lah. Ya Allah. Kereta rosak berhenti. Kau tunggu belakang tu buat apa? Kan? Kadang macam tu lah. Kadang tak macam tu lah. So orang perempuan ni dia lain. Orang lelaki pula tengok kat panjang panjang. Tak apa lah. Minum malu. Orang lelaki macam tu. Lepas minum. Lepas tu sampai kat rumah. Lambat balik bang. Banyak kerja ni. Orang lelaki macam tu lah. Orang lelaki biasa lah kan. Kadang macam tu. Tapi itulah. Orang lelaki ni dia gelanggang dia lain. Orang lelaki ni gelanggang dia dalam kereta dia. Kereta dia kemas. Betul. Jangan saya lepas dalam kereta dia. Orang perempuan gelanggang dia rumah. Kereta memang. Kasut atas dashboard. Bayang tu. Bayang. Tak bayang berterabur apa semua kan. Tapi, tu dia. Tapi orang lelaki dalam kereta tu, orang perempuan kadang yang paling geram tu yang kereta bertanda ni kan. Orang perempuan. Selalu sangat. Orang lelaki pantang kalau kereta bertanda ni. Zap bertanda. Dia bawa ikut kan, tersagat. Zap. Alamak, biar. Orang lelaki ni mesti perasan ni. Apa bertanda ni? Dan apakah jawapan orang perempuan? Standard dia. Macam mana? Tadi tak ada. Itu yang paling best sekali lah. Yang paling best. Dan orang lelaki tak boleh kata apa lah bila dia cakap macam tu kan. Jadi. Kan. Bayang. Tadi tak ada. Itu yang heran dia. Kan, itu saya dah kaji dah. Kau tak payahlah. Dah kaji dah tu
Jadi bagaimana membela harta benda diri sendiri? Okey, next. Tengok bela agama Allah dengan apa? Harta benda diri sendiri. Diri sendiri ni sikap kita, amanah kita, integrity. Apa maksud integrity? The state of being whole and undivided. Kalau ikut Oxford Dictionary, maknanya bersikap menyeluruh, tak memilih kasih, tak ada. Kemudian benda-benda baik, kesempurnaan, ketulusan, kebaikan, segala benda-benda baik, itulah integrity. Kita datang kerja awal, integrity. Ke meja kita kemas, integrity. Dekat pejabat ni ada 4 jenis pekerja. Pertama, nama dia administrator. Masuk on time, balik on time. Administrator nama dia. Dia memang on time. Yang kedua, nama dia performers. Kerja memang gila bab 1 punya. Masyad. Gila babi lah, aku tak faham. Alah, kerja bab 1 tak faham. Kau ni lambat betul lah. Aku cuba jaga bahasa ni. Kerja gila bab 1, maknanya memang kerja dia memang banyak paperwork nak buat ni, kena siapkan kes law ni, bos dah tengok apa-apa, memang berterabur meja dia, tapi dia tahu. Mana file kau bagi kau? Tu kat kaki kau tu. Dia tahu yang mana. Dan bos sayang dia ni sebab dia jenis kerja deadline. Sampailah siap apa semua kan. Kategori yang ketiga, dia memang bersepah dan dia datang biasanya kalau lambat pun lambat sikit, dalam minit 10 minit, bos pun tak kira sangat kat sana ni. Tapi dia balik memang lambat, malam 9 10 malam kan tak balik lagi. Macam tu. Kategori ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan. Niaga je kerja kat pejabat. Ada. Bukan tak ada. Aku tahu cara gelak pun aku tahu, memang ada. Okey geng, tak beli tak apa. Tengok dulu, tengok. Tahu dah. Jangan sebut nama, orang tahu dah, tak payah sebut nama. Dan kemudian yang keempat adalah nama dia follower. Dia ikut orang je. Weh, besok ada seminar kan? Kau pergi tak? Kalau pergi sesama tau. Tak pergi sesama. Dah tahu dah. Datang sesama, janji sama. Kalau datang sesama, senang nak jawab sesama. Dia ada kadang-kadang, tapi kita follow. Sebenarnya dia karakter ni biasa kita dah buat kajian. Jangan risau. Saya dah tahu dah kan. Anak pula budak-budak saya. Kadang-kadang ada budak-budak ni kadang bos ada sebab suruh kita buat. Saya ingat budak office boy saya seorang. Kau tolong hantar ni surat ni kau hantar hari ni. Sekarang kau pergi hantar. Kalau boleh sebelum pukul 5 ni sampai kat sana. Macam ni bos, kebetulan saya memang besok ke Semban. Saya cadang esok saya pergi bos. Ni pengarah cakap ni. Macam ni, kau pergi hantar hari ni. Hantar hari ni. Sebab memang nak kena sampai hari ni. Yelah tak, saya bagi sarangan je bos. Bukan apa. Kebetulan esok ada banyak lagi saya nak hantar esok. Jadi, kita boleh sekali kan. Tu je pandangan saya. Macam ni lah, kunci motor kau mana? Helmet ada? Ada? Kenapa bos? Bagi sini, abang aku hantar. Tak, kau duduk sini. Tak bos, saya pergi hantar sekarang. Boleh faham? Apa yang payah sangat kau nak faham kan? Saya jenis marah staff saya ni, jangan sindir macam tu. Dia orang tak tahan tu. Mak berdarah telinga weh dia main. Ya, betul. Tu kadang tu lah dia kita. Saya jenis bukan jenis tengking-tengking apa tak. Tapi saya jadi cakap tu memang dia mendalam bos kan. Macam tu ya. Macam dulu kan kita dekat hostel kan. Kan kita duduk asrama kan dulu. Kan kadang nak pula bilik saya dulu. Bilik dekat dengan bilik air. Apa masalah bilik yang dekat dengan bilik air? Bilik kita jadi bilik kebajikan tu. Orang nak suruh bilik air, dia boleh singgah bilik kita. Ubat gigi sikit. Pinjam baldi, pinjam apa. Macam-macam lah. Sampai hati saya tak tahan kan. Ubat gigi sikit, memang beli untuk engkau pun. Cakap, betul tadi dah betul. Langsung dia kena cakap macam tu. Kita marah pun dia tak faham. Dia kena sidi-sidi je. Macam orang perempuan kan. Tiba suami cakap, abang rasa abang nak kahwin lagi. Jangan larang. Kita larang lagi dia cari jalan nak buat. Jadi setuju je. Faham? Dah, dengar ni. Saya belum habis lagi. Dengar. Tapi positif. Ingat tak orang tu dulu. Kalau kita larang dia. Jangan panjat lagi. Jangan panjat sampai atas budak tu kan. Orang dulu macam tu. Tapi orang dulu kalau dia marah, panjat, lagi tinggi lagi bagus. Kau naik sampai atas tu, turun budak tu kan, betul tak? Saya ingat arwah abah saya dulu, masa saya main takraw dulu sukan sport saya main takraw. Bila tengok hujan, jangan main hujan sampai ke stokin belah kanan. Tarik tinggi ni. Tu ke stokin tinggi, main killer kan. Lepas tu, jangan main hujan sampai ke stokin belah kiri. Degil, arwah abah saya buka pintu tu besar. Pergi main. Pergi main sekarang. Pergi main. Langsung buka stokin, buka. Tak edit. Macam tu. Bos-bos dekat dalam organisasi ni dia kena belajar reverse psikologi. Cakap direct tak faham. Macam tu je. Kau ni asyik cuti itulah bos, bukan apa keperluan macam ni lah. Aku cadangkan kau tak cuti. Lepas ni jangan cuti lah. Kau berhenti tu. Senang. Itu dah macam tu. Kita cakap macam tu je. Baru dia fikir tu.
Dia ingat bos sengit. Dia dalam senyum macam tu. Betul. Macam suami tadi nak kau. Bang Sam nak kahwin. Bang Sam nak kahwin lagi ni. Ya ke bang? Sekejap Sekejap Kita tak apa pun. Ambil batu asah, ambil pisau. Agak-agak bila bang? Abang rasa-rasa lah. Abang rasa-rasa. Abang gurau tadi. Tak ada apa. Tak ada. Tak cara dia. Kan? Alah, tak ada. Orang lelaki ni dia cuma cerita-cerita je. Kadang tak sampai hati pun. Kan? Yang seorang pun tak terjaga, nak lebih. Betul tak? Allah. Cepat jawab tu. Betul kan? Okay, next. Okay, apakah keuntungan? Ni nak cerita kalau kita jaga diri kita dari segi harta kita ni, kita cari rezeki yang halal. Rezeki yang halal cukup, insya-Allah. Kerja firm yang bagus, sampai lagi nak. Memang betul. Kita cakaplah gaji nak. Kalau sepatut gaji kena naik lagi. Tak, cakaplah berapa jumlah sekalipun. Nabi dah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Ada orang tu, aku besok pencen tak payah fikir lagi dah. Duit kena SPK aku ada dah 300,000. Oh, tak payah fikir lagi dah. Relax. 2 minggu lepas pencen pegang senapang depan bank. Pegang senapang depan bank. Jadi pengawal keselamatan. Kau kata itu cukup. Sebab apa? Tak cukup sebenarnya. Anak-anak pula memerah lagi. Nak kahwin pun minta duit dengan mak ayah lagi. Tu saya cakap orang nak pencen, jangan nilayan anak tu. Kau nak nikah cari duit kau sendiri. Habis duit tak cukup ya? Maknanya kau belum mampu lah. Apa tu tak? Kau nak nikah, kau yang kahwin, kau yang sadap, kau yang apa, sudahnya yang habis duit bapak kau. Apa pasal? Jangan. Tu saya cakap. Jangan nyusahkan mak ayah gitu. Tu dia kata, cari rezeki yang halal. Kadang dapat sikit. Pernah tak orang perempuan? Kadang dah bayar bil, bayar. Berlebih lagi duit kita. Cek beli, semua dah bayar dah ni. Rupanya bertukar wallet dengan suami. Suami lah tak cukup. Contoh lah. Tak ada. Tapi tu rezeki lah tu kan. Rezeki. Takkanlah berlaku macam tu. Takkan berlaku lah kan. Tapi makna kata kita ni, Tuhan bagi kita ni, nampak, perolehan dan keuntungan bila kita jaga diri kita, cari rezeki yang halal. Harta benda tadi daripada sumber yang halal. Dan kemudian diri kita pula cuba ikut yang terbaik. Walaupun kita tak dapat anugerah pekerja cemerlang. Adakah anugerah pekerja cemerlang sini? Ada kan? Walaupun kita tak dapat, jangan kecil hati. Kan? Kita macam budak lelaki, dia senang. Kan? Dia akan tak puas hati dengan orang tu kan. Cakap terus. Orang lelaki macam tu. Macam mana kalau dapat? Kerja sama, ponteng sama. Kalau dapat pula, aku apa? Aku ponteng pun kerja-kerja yang bos minta aku buat, aku siapkan. Dia senang. Orang perempuan ni paling bahaya. Dia puji depan. Kat belakang tak puas hati. Tahniah lah, kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp tu. GGTPH geng-geng tak puas hati. Oh ya, sebenarnya Tuhan bagi rezeki masing-masing. Dia dapat anugerah cemerlang. Kita tak dapat anugerah pekerja cemerlang. Okey je. Tuhan bagi rezeki lain lah. Tuhan bagi rezeki suami baik. Suami yang humble. Humble. Kan? Ya, dapat suami yang bertanggungjawab. Dapat anak ramai. Beranak ramai anak. Kan? Tiap-tiap tahun dia yang mengandung. Dia sampai dah basah baju lah, mengandung diri. Contohlah, tak rezeki. Tuhan bagi rezeki. Kan, orang perempuan jangan gambar-gambar tutup kilang tau. Kau orang memanglah jaga kecantikan lah apa. 4 je. Okey. Jangan lebih. 4. Orang perempuan nak tutup kilang, pastikan bincang dengan pengurus. Pengurus kalau dia jumpa tapak baru jangan main-main tau. Itu sebab bincang elok-elok tau. Okey. Jadi mana kata, apakah yang Tuhan bagi? Next. Inilah yang Tuhan nyanyi. Anugerah ni, keuntungan yang kita dapat. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, pertolongan dari Allah. Benda yang kita minta, Tuhan tolong kita. Dan yang keempat, kemenangan atau kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Yang tu yang penting. Tu yang kita nak. Tengok rezeki apa? Suami handsome. Tak handsome pun tak apa. Kan? Isteri cantik. Tak cantik pun tak apa. Anak cerdik. Itu dia. Kadang anak mungkin tak pandai akademik. Rupanya dia buat kemahiran ni dia. Memang TikTok. Kan? Dia tengok aircon tu pun dia tahu. Dah on ke belum? Dia tahu. Maknanya bab tu dia pandai lah kan. Maknanya kata dia ni dari segi mungkin dia bidang lain dia lebih pandai. Kemudian buat kira-kira mungkin dia pandai.
Kadang kita tak boleh paksa anak kita jadi peguam macam kita ataupun jadi kerja macam mana kita, meniaga macam kita. Kadang dia minat benda lain. Dia nak explore benda lain. Jadi mana kata, apa kita kena support lah. Yang penting pastikan dia berada di landasan yang betul. Kadang-kadang kita tak boleh nak sekat anak kita. Kan? Kita buat tembok, kita buat empangan. Macam air lah kan, kita buat empangan. Nak sekat. Kan? Kita jangan tak bagi dia main apa, tak bagi dia main internet lah apa semua. Geram tak kuat. Kita tak bagi dia main internet. Tutup. Jangan main. Bawa handphone kat sini. Kita tak bagi. Tapi zaman dah berubah. Nabi kata didik anak ikut zaman dia. Tapi kawal. Maknanya, kalau air datang sederas mana pun, macam mana cara mendayung. Yang tu kita ajar anak kita. Mana Facebook, macam mana. Mesti friend dengan kita. So, kita boleh pantau. Dia post apa. Dia masukkan bahan apa. Apa dia share. Macam mana cara dia luahkan perasaan dia. Kita boleh tegur dia. Kesian orang sekarang ni. Luah perasaan dalam Facebook. Saya kata. Macam orang tak belajar agama. Kan? Kadang nak tanya balik. Nabi ajar ke macam tu? Kutuk orang, kepala bapak semua keluar. Pasal nak cuma tengok dalam Facebook. Tengok Twitter. Kadang bayangkan anak-anak kita baca benda tu. Itulah masalah dia. Pada hari ni. Okey? Tapi tak ada kejayaan tanpa pengorbanan. Ni cerita pasal ikhlas, cerita pasal jujur, pasal amanah. Tak ada kejayaan tanpa pengorbanan. Persoalan, sanggupkah kita mengorbankan masa yang lama? Nak berjaya makan masa. Kita baru je masuk dekat firm ni. Hai, bilalah aku nak jadi macam Datuk Iqbal. Memanglah jauh sangatlah lagi, jauh lagi. Tak apa. Tapi akan sampai tak? Boleh sampai. Tapi sabar. Bermula daripada bawah. Tu buat kata pepatah Cina. Jangan kita belum gemuk tapi dah bengkak. Maknanya kita tak nak ikut proses tu. Kita nak cepat. Jadi bengkak je lah. Tak gemuk. Nampak tak? Nak gemuk biar berperingkat-peringkat. Tanya orang yang gemuk. Dia tahu macam mana cara nak mengemukkan diri. Tanpa sedar kan? Tanpa sedar. Perempuan ni dah gemuk sudah lah. Gemar tanya soalan tu kat lelaki. Betul ke saya dah gemuk? Jangan tanya. Tolong jangan susahkan suami dalam hal ni. Lepas tu sensitif lah tu. Tanya betul sensitif. Betul ke saya dah gemuk? Gemuk pun abang sayang. Okey je. Mana betul lah gemuk? Salah. Salah. Jangan jawab macam tu. Salah ni. Kata betul ke saya gemuk? Tak adalah, ni bukan gemuk. Ni namanya kurang kurus. Sama lah tu. Salah juga. Salah. Betul ke saya gemuk abang? Mana ada gemuk? Orang buta je cakap kau gemuk. Kurus ni. Ya ke bang? Ya. Kau pun gembira dengan tu. Allah Ta'ala lah tahu apa yang ada dalam hati ni kan. Dulu wife betul tudung, suami boleh sikat rambut sebelah. Dulu. Sekarang suami nak sikat rambut. Cepatlah. Mananya apa? Takkan tak faham. Dulu boleh masuk bilik air berdua. Sekarang keluar boleh masuk. Kenapa betul? Takkan tak faham. Tapi jangan rasa kecewa dengan kegemukan. Gemuklah bagus. Suami peluk tu. Wah. Nampak? Mana yang dapat ni lah kan. Kau ingat seronok ke kurus? Dia cakap betul. Janganlah kurus sangat pun tak bagus. Kan? Ni ya. Tengok dah ada yang mula menyesal kurus. Kan? Dan kan? Jadi maknanya yang sebenarnya syukur apa yang kita ada. Sanggup akan mengorbankan masa lama? Mampukah kita menghapuskan kemalasan kita? Itu maksud cerita amanah tadi. Saya yakin bos kita tak ada. Awak kerja, buat kerja awak aja. Bagus tak bagus, saya tak kisah sangat. Tak ada bos cakap macam tu. Buat yang terbaik. The best in us. Apa yang paling baik dan kita keluarkan semua. Buat yang terbaik. Seolah-olah firm ni macam kita punya. Buat. Kan? Ini kadang kita rasa macam, tak apalah, buatlah. Siap tak siap, tak apalah. Ni bukan hal aku. Tak apalah, jadi aku buat part aku. Tak. Kena buat sungguh-sungguh. Itu penting. Makna buat yang terbaik. Sebab bila kita buat terbaik, ada pahala. Saya kata tadi, pahala ibadah bila kita niatkan Allah. Dan kemudian ganjarannya apa? Ganjaran keberkatan rezeki. Balik rumah suami romantik. Mana nak dapat? Itu tak payah anugerah pekerja cemerlang tu tadi. Kan tak boleh nak bayar tau. Grade suami tu romantik. Assalamualaikum sayang. Suami balik jam tu. Sayang. Apa? Kan? Iya. Korang tengok drama Ketujuh tapi korang tak pernah ambil dia punya maksud tu. Saya tak tengok lah drama tu. Apa? 7 Hari Mencintaiku 2. Macam tu. Saya tak tengok. Tapi jahat betul Mak Leah tu. Saya dengar. Saya dengar. Ya tidak tak tahulah.
Tapi cerita tu dah habis kan. Dia ganti dengan apa, pengantin satu malam kan. Itu pun saya tahu tajuk je. Saya tahu tajuk je. Dia boleh percaya dengan mak dia tu kan. Mana tu heran betul. Apa Norris Karman entahlah. Orang tengok drama. Saya tak boleh tengok drama Melayu ni. Bukan apa. Sakit kepala. Baru nak tampar, bersambung. Tu masalah kan. Aku pun tak boleh tahan lah. Sudahnya tengok cerita Tamil. Cerita Tamil dia boleh mengasah critical thinking. Betul. Kau tak boleh agak ending ni macam mana tu. Dia dah terbenam dah, tertanam ingat ke mati dah. Dia boleh keluar balik tu. Betul. Betul. Iya. Kau tengok kalau setakat Superman kan dilawan daripada planet Zeus apa ni Krypton tu kan dilawan setakat dia lawan 5-6 orang lah yang ada power lebih kurang macam dia kan. Kau tengok Rajinikan. 3 lori tau, bukan 3 orang, 3 lori turun tau, bawa sabit semua. Dia boleh lawan tu, boleh mengasah critical thinking. Drama Korea saya tak tengok. Itu masa PKP tu semua tengok drama Korea back to back lah ilah Allah. Kalau episod drama Korea tu zikir dah ramai jadi wali dah kan. Macam saya tak tengok drama Korea, saya pergi Korea terus. Tu dia. Ya. Sempatlah belajar bahasa Korea macam nanti saya share lah. Okay? Jadi buang malas kita. Sebab di Malaysia ni, di Malaysia saja special kita boleh letakkan malas pada semua benda. Jom makan, malas. Makan malas dulu. Betul tak? Betul kan? Jom kita pergi ni, malas tak rasa nak pergi lah. Jom malas. Jom pergi jumpa malas. Jom pergi malas. Sebab attitude dalam diri kita, bila kita dah tanamkan malas, susah. Okay, next. Rejuvenasi jiwa kita. Jiwa kita pun nak kena rejuvenate. Mengapa jiwa mati jauh dari Allah? Bila dekat dari Allah, kita akan takut buat benda yang Allah tak suka. Kita takut nak tipu klaim. Kita takut nak tipu benda-benda ni. Tipu klaim. Mileage ni kenapa berbeza? Pergi tempat yang sama. Apa sebab beza? Jawab terang. Jujur. Saya tak tahu jalan. Roundabout dia pusing 3 kali. Simpang tu masuk rupanya bukan dia. Saya keluar balik. Jadi tu mileage saya banyak. Mengaku je cerita. Tak payah tipu-tipu. Kan? Kita boleh tahu. Kan? Happy, senyum, aktiviti macam biasa. Tetapi hakikat dalam jiwa kita kosong. Sebab apa? Sebab kita jauh dari Allah. Itu sebenarnya. Kadang balik penat-penat kan. Yang paling baik penat balik. Assalamualaikum, salam. Ibu penat Ya Allah, anak cakap macam tu kan. Hilang penat. Ibu tadi kan kat sekolah kan. Nak cerita je. Tapi kalau ibu penat, nantilah cerita. Allahu Akbar. Ceritalah kan. Apa dia? Tadi kat sekolah kan. Cikgu cakap. Along punya result peksa paling bagus sekali. Tapi kertas peksa tak dapat pergi. Oh ya ke? Alhamdulillah. Seronok mama dengar. JB kan? Mama lah. Seronok mama dengar kan. Wahal kampung kayak apa? Si parit salam kampung tu kan. Tak salah. Jadi mana kata gembira, nampak tak rezeki Tuhan bagi. Jadi maknanya dalam tu terisi je. Dia bukan mesti rumah besar. Bukan mesti kereta besar. Kereta besar, servis mahal, apa mahal. Apa mening kepala? Orang lain kemampuan dia lain. Saya pernah ceramah kat rumah Datuk Seri dekat Bandar Sunway tu. Saya tanya, rumah besar rumah Datuk Seri ni. Dia Datuk Seri umur 36 tahun belum kahwin. Dia ada berapa kereta Porsche dia tu. Dia boleh susut biji Swarovski tu. Satu kereta tau. Kau orang letak kat tudung berapa biji pun dah berapa harga. Dia letak kat kereta Porsche dia tu. Penuh 900,000 lebih biji Swarovski tu. Saya naik Azia kan. Mana pula aku nak parking kat rumah dia ni. Jaguar, Lamborghini, Porsche apa semua dengan Peugeot tu okeylah. Parking sebelah Jaguar. Kena kan? Jaguar Pro 2. Okeylah. Parking sebelah. Kan? Saya tanya dia. Datuk tu besar tu rumah tu Datuk Seri ni. Tu mahal ni tu kan. Tak adalah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab tu cakap. Tu cakap. Tapi dia tak belagak sebab pada dia itu kemampuan dia. Kita ukur baju badan sendiri. Yang membahagiakan kita lain. Tak sama dengan orang. Standard bahagia orang lain dia nak pergi luar negara. Tu dia. Jangan kita ikut dia. Kita yang penting kebersamaan itu. Pergi overseas. Tapi seseorang. Kosong jiwa. Tapi pergi U-Burn. Orang pergi UK. Pergi U-Burn. Ulu Bendul. Kan? Pergi Ulu Bendul. Tapi dengan anak kita buka mangkuk tingkat. Makan lauk kampung. Makan. Seronok sampai tangkap kaki dekat air tu. Kan? Ya Allah tu paling happy sekali kan.
Saya itu pergi Krabi seronok. Saya ingat, alhamdulillah tak ada orang kenal aku kat sini. Oh, bestnya. Kan, tak jadi kerja. Makan susah, apa susah. Mik Kemal beli. Menyampah tu kan. Saya pergi dekat Krabi, ada satu pantai, atau pantai James Bond tu. Lepas tu ada satu batu tu, saya duduk kaki tu, saya main yang tu kan. Samsung Debat ada juga yang kenal aku ni. Siapa ni? Rupanya daripada Terengganu pun cuti kat situ juga kan. Kau kena cari tempat lain kan. Okay, next. Sebab-sebab dengan Allah seringkali terlepas pandang, solat tak jaga. Kemudian Quran zikir sangat kurang, watak sampingan. Dia kata, yang penting aku solat. Yang penting aku dah buat. Yang penting aku ni. Tak, kita tak boleh macam tu dah. Nabi kata dia paling suka umatnya kalau buat sesuatu, buat dalam keadaan yang paling cermat, teliti dan sempurna. Tu Nabi dah sebut. Sebab kita kena buat betul. Bukan jangan dia dah siap. Jadi bos pun tanya, ni apa ni? Ni apa? Ni salah ni. Ni garisan kenapa? Yang ni huruf besar ni besar ni. Oh, saya tak boleh. Saya tak boleh benda macam tu. Saya dululah. Nak perfect ni huruf besar, yang ni kena bold, yang ni kena line, yang ni kena macam ni, kena macam ni. Oh man. Pening kepala. Nak orang bilik wahyu tahu lah kan. Kejap-kejap. Alamak bosnya ni tahu dia gini jangan ni. Kau jangan buat macam ni. Lepas tu kalau buat proposal mesti dah siap binding, mesti dah siap ni draft paper dia macam mana. Lepas tu dah ready dah yang betul. Kalau bos kata ni okey dah, tu sign je dah. Tak ada kejap nak print balik semula, tak ada. Macam tu. Kan kita kena rejuvenate ni cerita tadi kan. Rejuvenate ni dia lebih hebat daripada inovasi tau. Inovasi dia cipta benda baru. Tapi rejuvenasi ni benda lama diberi nafas baru. Contoh kita tengok kereta Kelisa, orang bagi nafas baru, orang make up dia jadi sampai jadi macam mini Cooper kan. Tapi wahal dia Kelisa, jadi enjin ni jimat, malahan dia lebih baik lagi daripada Mini Cooper. Mak, contoh macam tu lah. Dia tukar leather seat apa semua. Macam nasi lemak lah contoh. Nasi lemak, dulu orang nak makan nasi lemak bila? Pagi. Seolah-olah berdosa makan waktu lain. Dan kalau nak makan nasi lemak waktu malam, jom pergi Kampung Baru nak makan nasi lemak. Punya teruk nak makan nasi lemak malam, kena pergi Kampung Baru. Nasi lemak antarabangsa dulu. Tapi hari ni dah tak heran dah. Kan, siang malam ada nasi lemak. Kan, nasi lemak berlauk, lauk paru, lauk sambal kerang. La ilaha illallah. Kan, rendang, betul. Jadi bervariasi lauk. Mana tu maksud dia rejuvenasi. Tak semestinya benda baru, tapi diberi cara baru, pendekatan baru. Tu yang sebenarnya. Jadi diri kita ni sama. Tapi kita nak ubah attitude kita, sikap kita, diri sendiri dan juga harta benda yang kita dapat. Supaya kita dapat kemenangan yang kita harapkan. Next. Kemudian fizikal. Next. Punca dan kesan penyelesaian. Next. Tak jaga hubungan dengan Allah. Next. Tak jaga hubungan dengan persekitaran. Next. Tengok solat, puasa, doa, baca Quran, rezeki, makanan, aurat. Jaga. Kemudian tidak jaga hubungan persekitaran, tempat kediaman, peranan sahabat-sahabat, kawan-kawan kita. Carilah kawan-kawan yang elok, yang sama-sama nak bangun organisasi. Bukan, alah tak apa, bos tak perasan, kau tak payah buat tu dah. Next. Kan, majlis ilmu datang selalu bila ada buat seminar-seminar macam ni. Sebenarnya siapa yang datang ke majlis ilmu ni, apa Nabi sebut? Barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Itu buat. Okay. Next. Okay, hilang keberkatan dan keluarga. Tengok, bila persekitaran kita masalah, apa keberkatan yang hilang? Next. Tengok, tempat kediaman tak ada seri, rasa panas. Balik rumah pun rasa tak tenteram, nak keluar je. Next. Kemudian rezeki rasa tak cukup je. Apalah, kenapalah tak cukup? Orang lain okey je. Next. Tak ada rasa hormat antara ahli keluarga. Punca daripada ni tadi. Tak jaga hubungan dengan Allah, tak jaga hubungan dengan persekitaran. Next. Penyelesaian. Next. Perbetulkan niat. Next. Tambah ilmu di dada, istiqamah dalam ibadah. Banyak berdoa kepada Allah, peranan sahabat kita, cari kawan-kawan yang baik, dosa-dosa yang banyak, minta ampun. Melainkan siapa berani cakap, alhamdulillah tuan daripada awal tahun sampai sekarang, bulan 10 dah, belum ada dosa lagi dia. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan pun dosa dah. Apa? Mana? Sebab apa? Saudara kita. Next. Okay. Rejuvenate. Sekali lagi. Rejuvenate ourselves. Otherwise, we harden. Next. Ni formula yang kita nak kena ada dalam hidup kita. Nak berjaya kan? Pertama, kena cepat. Jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Kedua, kita kena hadir. Jangan apa? Cari alasan jap ponteng jap ni. Ingat, cuti adalah merupakan satu keistimewaan. Bukan satu hak. Cuti aku banyak lagi lah. Peduli apa aku cuti aku banyak lagi? Masalah perlu cuti ke tak? Kadang kita marah kan? Kalau betul cuti tu hak kita, kenapa kita minta dengan bos? Makna bukan hak kita. Dan bos kita tak bagi cuti. Tak. Bos tak cuti. Tak. Yelah bos, terima kasih. Dekat lo tak boleh. Saya tak boleh cuti. Aku cuti aku banyak lagi lah. Yang kawan pula sama.
Wah, itulah kau. Aku dah agak dah. Kau pergi cepat sangat. Aku tengok tadi aku tahu dah. Memang tak lulus punya. Yang seorang cakap, engkau kesian kau kan. Kau cuti banyak. Kenapa lah dia tak bagi? Bakar lagi. Patut cakap, alah sabarlah. Adalah sebab bos tak bagi cuti tu. Cuba cakap yang benda-benda baik. Support system. Support sistem organisasi kena bagi benda yang baik, bukannya mengarah kau lagi benda tak elok. Itulah kalau aku pun sama, aku pun benci dengan bos ni. Jangan macam tu. Tak, jangan macam tu. Tapi kita cakap, alah adalah sebabnya tu. Dan akhirnya, rupanya ramai, bukan seorang. Semua tak ada cuti rupanya. Aku dah minta, aku pun semalam minta tak lulus. Oh ya ke? Rupa-rupanya bos yang cuti. Kan? Contohnya lah kan. Wah, lagilah bengkak kawan tu. Kau tengok dia cuti ni. Tak adalah. Kan? Jadi makna kata, kita nak marah pun buat apa? Kan? Macam saya dulu tengok budak-budak kan. Tu, kita kena ingat cuti ni satu keistimewaan sebab kita minta dengan dia. Kan? Kalau betul hak kita, bos saya cuti, jaga pejabat elok. Kau cakap dengan bos tu. Cubalah buat macam tu kalau boleh tengok. Bukan hak kita. Ni keistimewaan saja. Dan tu sebabnya kadang yang paling best sekali alasan ni, bos saya terpaksa bawa cuti tak ada hari lain sebab saya dah booking tiket lama dah. Masalah aku ke kau booking tiket? Kau pernah bincang aku tak beli tiket tu? Macam tu bos kan. Tak, cara gelak aku tahu dah, semua aku tahu dah. Yang paling best sekali alasan cuti kadang-kadang pun tak kena. Bos saya minta cuti, bos ada urusan di bank. Asal kau kena buat paperwork bentang kat Gubernur Bank Negara. Sampai kau kena cuti. Wahal pergi sampai setengah hari dah balik dah pejabat kan. Kadang apa benda carilah alasan yang memang. Sebab bila kita dah sampau sangat cuti, benda simple pengerti cuti, menyebabkan akhir time betul-betul kita nak cuti, kita dapat cuti. Sebab kena pilih betul-betul. Kan? Kadang-kadang perempuan ni kadang kalau lelaki saya faham. Kalau lelaki macam kerja, ceramah, tak bila cuti entah. Kena marah. Kan? Susah orang lelaki kalau kerja pun ada career pun susah. Abang ni kerja je. Orang lain pun kerja juga. Tapi ada cuti. Abang tak cuti ke? Sudah lelaki pun dah tension. Sudah cuti. 2 minggu cuti. 2 minggu cuti. Makan, tidur, ngangkang, tengok TV. La ilaha. Makan, tidur, tengok TV. Tidur balik, makan. Sudah dia tanya. Abang ni tak kerja ke? Tak. Tadi kau kata tak cuti. Dah cuti kau tanya. Abang cuti. Lama cuti. Cuti ke berhenti? Dalam mulut kau kan. Susah kan, susah. Itulah dia. Itulah susah kan. Dia kan expectation, nak kan expectation. Itu sebab yang sebenarnya, tapi bolehlah nak plan cuti. Tapi janganlah serentak. Macam contoh kan, lagi 1 bulan 2 bulan. Ni kan kat bulan 12 ni kan. Ada mula dah plan-plan nak cuti. Cuba pakat. Kau cuti bila? Pak? Oh, maknanya aku tak boleh lah cuti time tu. Cuba bincang dengan kawan-kawan. Apa salah kau cuti time tu? Aku pun cuti tau. Sudahnya bos kata macam ni lah. Saya tengok ramai nak bercuti, begini. Kamu semua bercuti lah. Biar saya dengan Datin ajaran kamu ni. Saya tak nak gaduh dah. Cuti. Cuti, clearkan dan saya akan bank inkan duit yang sepatutnya. Untuk belanja tambahan. Cutilah. Dan tak payah balik sini lagi dah. Baru tahu masa tu. Nak benda tu boleh bincang tak sama kita? Boleh kot. Yelah yang tak boleh bincang, mungkinlah kecemasan, kematian dan sebagainya. Nak pula dia memang jauh kan. Nak jauh-jauh. Orang perempuan ni kadang tu masalah, gemar cari suami je jauh. Kelantan carinya. Johor sudahlah, kesenang balik dekat-dekat je. Orang perempuan kenapa gemar cari jauh? Orang perempuan kenapa gemar cari jauh? Cakap. Orang perempuan kenapa gemar cari jauh? Cakap. Macam mana? Tengok Datuk, dia pandai jawab. Jodoh lah, pandai jawab. Jodoh kata. Dah jodoh, pandai. Cuba kalau suami kata, abang dah kahwin ni. Cuba cakap macam tu, dah jodoh. Jawab macam tu, nampak tak boleh? Wah, nak tu lain nama sama ayat dah. Tu lain. Kan? Contoh. Tak, saya bagi ujian aja. Jawapan tak sama standard kan. Tu je. Kan? It's not applicable dalam isu yang itu tak kan. Okey, kemudian kena hadir. Kalau tak datang rugi. Macam hari ni kan. Siapa tak datang rugilah. Kan? Tak pernah datang seminar motivasi macam ni dia kata. Betul tak kan? Yalah. Orang lain semua duduk, saya berdiri. Susah kan bekerja. Kan? Tak adalah. Tapi betul.
Kita hadir, kadang kita tak tahu. Kadang kita, betul, kita cakap benda yang sama. Kadang saya cakap benda yang sama. Tapi kena ingat, selagi mana ada benda yang diajar atau dikongsikan, kita tak buat, kita kena anggap tu benda baru. So, kita kena buat. Yang ketiga, ini zaman apply, bukan zaman cakap. Kena buat. Aku ingat aku nak jadi rajin lah. Jangan cakap je, buat. Kemudian, mantapkan kepayaan kita. Apa yang kita lemah? Aku buat yang ni, aku lemah lah. Aku buat yang ni, aku bidang ni, aku tak berapa pandai sangat. So, belajar. Kemudian, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Kerja betul, kemudian buat peribadi, jangan campur aduk sebab nanti bimbang. Kerja tak jalan, keluarga pun masalah. Selesaikan masalah kat rumah. Selesai masalah kat rumah. Tu sebab nak tengok kan. Tu sebab saya suka di Johor ni. Sebenarnya Datuk Iqbal mungkin boleh cadang lah pada siapakan kawan Datuk Iqbal yang berpengaruh tu. Saya menteri tu mesti dah cadang kan lah. Tak, Jumaat Sabtu ni cuti bagus sebenarnya. Satu Malaysia patut kena buat macam tu. Senang, selaras. Apa masalah? Buat yang macam tu. Sebab hari Jumaat kerja macam tak ada kualiti kerja. Kerja dah kerja semua Jumaat dapat tak dah. Susah. Biar dia Jumaat Sabtu. Senang. Selaras satu Malaysia. Hari Khamis 3.30 dah balik kan? Betul tak? Tak bukan yang ni tak yang si lain. Si lain. Silap aku tanya tu, silap. Dah. Hari Jumaat you balik ke apa? Pukul 6. Okey, tak apa, kita bincang tajuk lain. Tak ada, macam agensi kerajaan, dia balik ke 3.30. Hari Khamis, sebab Jumaat cuti. So, semayang Jumaat macam semayang raya. Dia boleh bawa anak dia pergi macam dia ni hari Jumaat kadang dengan masa terkejar-kejarnya dengan kerja, lepas tu bila semayang Jumaat balik lambat pula, lepas tu pukul 3 dah tinggal berapa jam je nak kerja. Kualiti tak ada. Lagi satu, kalau hari Khamis tu balik kan, barulah malam tu ada kualiti sebab besok cuti. Malam tu ada kualiti masa baca Yasin. Kau jangan fikir benda lain lah, baca Yasin. Betul, benda-benda tu sebenarnya kan? Okey. Kemudian profesional iltizam, semangat kita yang kuat untuk buat yang terbaik, bukan sekadar biasa-biasa asbol dan sebagainya. Organize, susun atur strategi. Cuti kita strategikan. Kita dengan anak-anak kita strategikan. Jadual dia macam mana? Ada masa dia main game, ada masa dia nak ni, ada masa dia dengan kita, ada masa dia dengan ayah dia. Ayah dia nak ni, ayah ada. Bila ayah balik penat kan daripada pejabat ni, okey. Nak tanya yang mau tanya dengan isteri dia. Ada tak apa-apa yang perlu abang tahu sepanjang ketiadaan abang pada hari ini? Begini bang, saya membentangkan pembentangan saya kepada 3. Pertama, daripada aspek politik, alhamdulillah segala dasar dan peraturan yang abang perkenalkan dalam rumah ini diterima sebelah suara tanpa sebarang bantahan. Yang keduanya, daripada aspek sosial, alhamdulillah bang, hubungan anak-anak semakin erat, baik itu semua. Cuma petang tadi ada sedikit isu antara Alung dan Angah yang memburukkan keadaan. Alang masuk campur. Kesan pada itu 3 tingkap rumah kita pecah. Allah, ya ke? Allah. Dan ketiga, daripada aspek ekonomi, merujuk kepada bekalan makanan yang ada di dalam rumah kita. Berdasarkan audit silang yang dibuat pada bekalan makanan ini bang, mendapati bahawa bekalan makanan ini hanya mampu bertahan lebih kurang tak sampai 24 jam pun saja lagi. Dan abang kalau tidak ada tindakan perlu abang buat, tindakan segera abang buat, abang sudah boleh mula mengira jumlah jenazah di rumah ni. Mati tak makan. Jadi tak, saya exaggerate benda tu, tetapi macam tu lah, bagi masa isteri share. Okey ni macam ni bang, tadi kau penat sangat tak tahulah. Nak bang, tengoklah tu kain bakul. Tak lipat-lipat lagi. Bila lah nak ada mesin lipat kain ni bang? Perempuan kan, basuh dah tak ada masalah. Dulu masalah basuh. Ingat tak? Lepas tu dah ada washing machine yang semi auto kan, tak semi auto. Semi auto yang kena pindah kan, spin kat sebelah sini, lepas tu lepas 6 bulan kena pakai lutut kan. Kan kita pusing dia tak mau ger. Kita pakai lutut, bom, boleh jalan kan, betul kan? Betul. Okey, betul. Siapa yang pernah pakai semi auto dia tahu. Siapa yang pakai auto je dia tak tahu. Budak sekarang tak tahu kan. Yang dulu. Iya. Pagar pun dulu pagar biasa. Orang letak papan kayu macam tu je. Lepas tu pagar semi auto. Tahu semi auto? Yang ayah nak sampai, abah nak sampai ni, buka pintu pagar. Tu semi auto. Nama dia. Semi auto. Yang auto kita tekan dia terbuka sendiri kan. Macam tu lah. Jadi itulah dia keadaan kita. Jadi mana kita organize, susunkan masa. Lepas tu tanya Alung, macam mana Long? Macam mana hari ni ke sekolah? Tadi kat sekolah okey lah ya. Cuma ada banyak homework lah. Dah siap belum? Sikit lagi. Nanti lepas makan nanti siap kan? Okey? Angah macam mana? Lepas tu Angah pula datang. Tadi gaduh dengan ada seorang budak keluar tu, geram, pukul dia, berdarah dia. Jangan macam tu, nanti apa-apa jadi susah. Ayah lawyer, apa hal? Jangan macam tu, tak baik. Kita besok minta maaf balik dengan dia. Ilah. Anak tak ada, dia bersusun anak ni, dia
Excited kan, tak ada ramai sangat dalam 12 orang tu kan. Itu nyambil balik pejabat 12 orang tu. Jadi makna kata anak ni ada masa dia, organize. Kita boleh susun masa. Dan last sekali, niat kita kena baik. Niat kena baik. Itu sebab saya selalu sebut, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag tu. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Itu je. Kadang-kadang kita suami baru keluar ni mesti tengok janda. Tengok kita dalam hati cuma fikir yang elok-elok aja. Suami sibuk tau fikir benda-benda ni, tak fikir. Tadi tak teringat langsung, kau sebut langsung terfikir. Nampak tak? Jangan. Yang baik-baik je. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jadi jam pun dah pukul 10.35. Saya faham signal-signal yang telah dikemukakan dengan cara dah macam ni dah cina. Saya faham. Obvious sangat. Saya nampak lah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada jam 10.50 lah kita 15 minit rehat. Itu saja daripada saya. Kita rehat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Syamsul